diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan kepada umat terdahulu. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Alhamdulillah. Yang dihormati pengerusi surau Mukhlisin, para imam, ustaz, ustazah, jemaah muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, Allah pilih kita pada malam ini untuk berada di rumahnya pada Ramadan yang kalau ikut puasa, kita puasa hari yang ke-4, tapi malam dikira sebagai malam yang ke-5. Alhamdulillah, Allah memilih kita semua berada di rumah. Sedangkan ada di kalangan kita ni yang Allah, kita nak sebut, tapi hakikatnya begitulah ya tuan-tuan. Allah pilih kita semua. Ada di kalangan orang yang Allah tak pilih, ya. Jadi kita syukur banyak-banyak Allah memilih kita untuk berada di rumahnya pada malam Ramadan. Kemudian Allah pilih lagi kita, ya. Di kalangan terpilih itu Allah pilih lagi yang disebutkan seperti mana Bilal sebut maksud hadis. Saya nak baca hadis ni sebut, innahu man qama ma'al imam hatta yunsarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang solat bersama dengan imam sehingga selesai, maknanya kita solat tarawih sehingga selesai witir, ditulis baginya ganjaran solat seumpama solat satu malam, mendirikan satu malam. Beruntungnya kita yang terus berada di masjid sehingga selesai solat witir. Alhamdulillah. Kemudian kita juga bersyukur kerana Allah pilih kita tadi, ya, untuk solat isyak berjemaah, ya. Solat isyak berjemaah ini umpama seperti solat separuh malam. Kemudian insya-Allah subuh esok kita sambung lagi dengan solat subuh berjemaah, seolah-olah kita solat sepanjang malam juga. Ramadan ini tuan-puan ialah bulan yang mana Allah beri ganjaran yang banyak kepada kita. Bulan Ramadan ni kalau disebut sebagai bulan Al-Quran, ada saya dengar satu ceramah tu disebut bulan Al-Quran, dia kata salah. Mula-mula kita pelik juga, kenapa disebut salah? Rupa-rupanya bulan Ramadan ni ialah bulan menggandakan. Okey, kita gandakan. Contoh bulan Al-Quran, tapi bila masuk bulan Ramadan tu kita gandakan bacaan Al-Quran kita. Itu sebenarnya konsep Ramadan sebenarnya. Kita gandakan semua. Solat sunat kita, daripada tidak ada solat malam, Allah anugerahkan solat sunat tarawih. Kita gandakan malam kita dengan solat sunat tarawih. Jadi insya-Allah pada malam ini, kalau ikut pada tajuk yang diberi ialah Ramadan bulan Al-Quran, ya. Tapi hari Jumaat hari itu dah diterangkan oleh Al-Fadhil Ustaz Faisal. Jadi hari ini saya nak sebut tentang Ramadan bulan mengejar keampunan Allah. Bulan mengejar keampunan Allah. Jadi Allah anugerahkan kepada kita pada bulan Ramadan ni pelbagai ibadah. Dalam bulan Ramadan ni kita anggap sebagai satu bulan yang Allah anugerahkan untuk kita dapat kumpul sebanyak-banyak pahala, kemudian untuk kita mendapat keampunan daripada Allah. Allah ni cipta kita, dia tahu kita ni manusia banyak dosa, ya, banyak kurangnya. Dalam 12 bulan tu Allah pilih satu bulan untuk sucikan diri kita dari segi dosa. Kemudian nak sihatkan badan kita, Allah beri pula berpuasa dari segi fizikalnya. Jadi itu tanda kasih sayang Allah. Allah cipta kita, dia tahu satu bulan manusia ni perlu untuk baiki diri dia, untuk bersihkan diri dia. Jadi Allah anugerahkan antara ibadah yang besar pada bulan Ramadan, yang pertama ialah puasa, ya. Puasa dalam satu hadis disebutkan, ya, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi.
barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampunkan dosa baginya. Kemudian disebut dalam satu hadis lagi, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Tadi yang pertama Nabi sebut tentang puasa. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, maknanya kita puasa ni dengan betul-betul kita beriman pada Allah. Aku puasa ni kerana Allah, aku puasa ni kerana Allah. Dan kita mengharapkan wahtisaban, mengharapkan pengampunan daripada Allah, mengharapkan supaya Allah menerima ibadah puasa kita. InsyaAllah Allah akan ampunkan dosa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Begitu juga dalam satu hadis, man qama ramadana, siapa yang mendirikan malam Ramadan seperti yang mana kita buat pada malam ini, dengan solat tarawih, dengan menghidupkan malam, dengan bertilawah dan sebagainya, dengan harapan, dengan betul-betul beriman kepada Allah dan berharap Allah akan mengampunkan dosa kita, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kita. Tapi dalam kita mengharap itu ada satu kerisauan, satu kerisauan yang Nabi sebut. Begitulah kita hidup. Bila kita baca Al-Quran, tuan-puan, kita akan lihat ada ayat Allah menceritakan tentang syurga. Kita akan rasa nikmatnya, ya Allah, syurga. Kemudian ada ayat yang Allah ceritakan tentang neraka. Memang sifat kita ni, manusia ni, perlu diberi motivasi supaya kita lebih bersemangat, dan juga perlu diberi peringatan. Dua-dua perlu. Motivasi untuk kita bersemangat perlu ada, peringatan pun perlu ada. Supaya kita sentiasa beringat. Bila kita beribadah, kita berharap, ya Allah, terimalah amal ibadah aku, ya Allah. Bila kita bertaubat, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Dalam satu hadis, Nabi menaiki mimbar. Saya baca maksudnya. Nabi menaiki mimbar dan baginda menyebut amin sebanyak 3 kali. 3 kali naik mimbar dan Nabi sebutkan amin sebanyak 3 kali. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah sebut amin? Ini mafhum hadis. Sesungguhnya Jibril alaihissalam telah datang kepadaku. Lalu dia, Jibril, berkata, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan baginya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan daripada rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, wahai Muhammad, amin. Maka aku katakan amin. Dan barang siapa sempat dengan kedua orang tuanya tetapi tidak berlaku baik kepada mereka, kemudian meninggal, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan daripada rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, wahai Muhammad, amin. Maka aku katakan amin. Dan barang siapa yang disebut kepadanya dan dia tidak berselawat kepadaku, maka dia akan dijauhkan daripada rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, wahai Muhammad, amin. Maka aku katakan amin. Jadi 3 perkara yang Nabi sebutkan amin tu, sahabat tanya. Yang pertama ialah orang yang dia melalui Ramadan tetapi Allah tidak mengampunkannya. Rugi, tuan-puan. Kita melalui satu bulan yang mana Allah buka seluas-luasnya pintu rahmat, pintu pengampunan, tetapi kita lalui bulan tersebut dan kita keluar daripada bulan tersebut tanpa pengampunan daripada Allah. Satu kerugian yang sangat besar sehingga Nabi sebutkan amin. Kemudian yang kedua, mengenai orang yang ada ibu bapa di saat tua tetapi dia tidak menjaganya, Nabi sebutkan amin juga. Dan yang ketiga, orang yang apabila nama Nabi disebut, bila Nabi disebut, dia tidak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita tengok kepada hadis ini, antara perkara yang kita nak capai semasa bulan Ramadan, yang pertama ialah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kemudian
kita mengharap supaya Allah mengampunkan dosa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita. Dan disebut tadi Nabi mengaminkan doa orang yang tak dapat keampunan bila habis bulan Ramadan. Jadi tuan-puan, tazkirah saya pada malam ini sebenarnya nak mengajak tuan-puan supaya kita memperbanyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah-tambah lagi pada malam bulan Ramadan. Kita melazimi taubat dan istighfar. Melazimi taubat dan istighfar. Sebab antara ciri orang yang bertakwa ialah mereka ini sentiasa segera memohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kamu memohon keampunan daripada Allah. Kita taubat ini kita tak boleh, sebenarnya tak boleh nak tangguh. Bila kita sedar bahawa kita melakukan dosa, segera kita bertaubat. Segera kita bertaubat. Bila kita sedar itu maknanya Allah dah campakkan satu kesedaran kepada diri kita. Ada orang yang dia buat dosa, Allah tak campakkan kesedaran pada diri dia. Dia terus leka dengan dosa dan sebagainya. Maknanya kalau kita sedar itu, maknanya itulah sebenarnya hidayah daripada Allah. Panggilan Allah supaya kita terus bertaubat. Jangan tangguh tuan-puan. Bila kita rasa kita dah berdosa, kita segera bertaubat. Jadi pada malam-malam Ramadan ini, saya nak mengajak tuan-puan untuk kita mengamalkan melazimi taubat dan istighfar. Melazimi taubat dan istighfar. Kita ni manusia banyak melakukan dosa, banyak melakukan dosa. Kemudian saya nak sebut juga tuan-puan, bila kita melakukan dosa, ada dosa itu Allah sembunyikan untuk kita. Maknanya orang lain tak tahu. Maknanya Allah dah tutup aib kita sebenarnya. Allah dah tutup aib kita. Kita tak perlu nak cerita kepada orang lain tentang dosa-dosa kita. Cukuplah kita dengan Allah. Kita dengan Allah, kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, mohon ampun kepada Allah. Kemudian kita melazimi istighfar. Jadi saya sebut taubat ini ialah kita kembali kepada Allah setelah kita melakukan dosa, memohon keampunan setelah melakukan dosa. Kemudian syarat taubat yang pertama, kita ingat kepada Allah dan kita rasa menyesal atas dosa yang kita buat. Yang kedua, istighfar. Istighfar, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah pun dah dikira sebagai lafaz istighfar. Apa maksud astaghfirullah? Astaghfirullah, ya Allah ampunkanlah aku ya Allah. Astaghfirullah, ya Allah ampunkan aku. Bila kita sebut lafaz istighfar tu, biar datang dalam diri kita perasaan, ya Allah ampunkanlah dosa aku ya Allah. Ampunkanlah dosa aku. Jadi pada malam-malam Ramadan ini, saya mengambil kesempatan untuk mengajak tuan-puan, bila kita bangun malam untuk sahur, untuk sahur, ambillah peluang walaupun sekejap, kita solatlah tahajud, paling kurang 2 rakaat kita solat. Kita solat, dalam solat itu kita meminta keampunan daripada Allah. Ambil peluang. Tak, pada bulan Ramadan ni seolah-olah macam Allah ajar kepada kita, inilah sebenarnya rutin kita sebagai orang Islam. Bangun sebelum subuh, solat tahajud, itu sebenarnya rutin kita yang patut kita bawa ke dalam kehidupan seharian kita. Jadi amalkanlah tuan-puan, sebelum kita sahur, kita solat dulu sunat, tahajud 2 rakaat, mohon keampunan pada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Okay, sebagai akhirnya, bila saya tengok jam tu dah 20 minit dah Jadi sebagai akhirnya, saya sekali lagi mengajak tuan-puan supaya kita melazimi istighfar. Banyakkan beristighfar.
dalam apa jua keadaan. Contohnya kita dalam kesesakan jalan raya, dalam perjalanan nak ke tempat kerja, atas motor dan sebagainya, kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Datang dalam hati dengan perasaan, ya Allah, ampunkanlah dosa. Kita ni banyak dosa, insya-Allah. Jadi sebagai akhirnya, kita lazimi taubat dan istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita, menerima amal ibadah kita, menjauhi kita daripada azab kubur, azab api neraka, dan masukkan kita semua ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.